Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton YouTube saya, kawan-kawan saya dan semua yang melihat video ini, malam ini saya akan berkongsi kisah seram saya yang berlaku kira-kira 6 tahun yang lalu. Diharap tuan-tuan dan puan-puan boleh subscribe, like dan komen ataupun share cerita ini sebagai iktibar ataupun peringatan ataupun sebagai pengajaran kepada semua yang melihat video ini. Kisah ini bermula begini. Kira-kira 6 tahun yang lalu, sewaktu itu saya tinggal di Hulu Langat, Selangor. Saya mendapat perkhabaran dari keluarga isteri saya supaya balik ke kampung kerana ada urusan yang agak penting. Waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul 5 petang. Saya bertolak dari Hulu Langat lebih kurang pukul 5.40 petang. Perjalanan dari Hulu Langat ke Tol Jalan Duta agak mengambil masa kerana jalan agak sesak. Sewaktu melepasi Tol Jalan Duta menuju ke utara, saya menggunakan Highway Plus untuk balik ke kampung. Perjalanan dari Tol Jalan Duta menuju ke Rawang, sewaktu itu cuaca masih terang walaupun sudah menunjukkan hampir pukul 5, hampir pukul 6 petang. Tetapi selepas saya menghampiri tempat rehat Rawang, cuaca tiba-tiba menjadi gelap dan seakan hendak hujan. Hati saya agak mula resah kerana banyak cerita yang saya dengar daripada Facebook. Banyak berlaku kisah-kisah mistik daripada Rawang hingga ke Bukit Tagar. Bila saya dengar kisah-kisah begitu, saya menjadi agak takut untuk memandu. Tetapi saya meneruskan juga perjalanan kerana terpaksa balik ke kampung. Kisah-kisah yang saya dengar itu mungkin ada kaitan ataupun tidak. Hanya Allah yang mengetahui. Kerana kata orang, di sebelah kiri lebuh raya itu terdapat 2 kawasan perkuburan yang agak besar. Jika anda melalui kawasan itu, anda boleh melihat sendiri ataupun anda boleh Google dan melihat dari pandangan atas, anda akan melihat. Tapi itu semua sekadar jangkaan, kita tidak mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Selepas melepasi tempat rehat Rawang, cuaca mulai gelap. Dan sewaktu saya memandu melepasi simpang Susu keluar ke Bukit Beruntung, saya meneruskan perjalanan. Waktu itu saya berada di lorong yang tengah. Cuaca waktu itu agak gelap seperti hendak hujan. Semasa memandu lebih kurang hampir 110 km sejam, mata saya tiba-tiba terpandang sebelah kiri jalan, melihat seorang budak perempuan yang berpakaian putih. Sewaktu memandu, tiba-tiba saya menjadi seram. Tetapi saya tidak fikir itu adalah sesuatu yang mistik. Di dalam hati saya
Saya hanya terfikir, mengapa budak itu berada di situ? Mengapa budak itu berada di waktu yang senja begini, di kawasan yang agak bahaya di tepi jalan tanpa ada berteman dengan sesiapa ataupun orang yang lebih tua. Kerana fikiran saya seperti itu, saya dengan tiba-tiba memperlahankan kenderaan saya dan cuba untuk masuk ke susu kiri, ke garisan yang paling kiri. Sewaktu memperlahankan kenderaan saya, tiba-tiba kereta dari belakang terus membrek. Saya dapat mendengar bunyi kereta belakang membrek dan isteri saya memberitahu saya, kenapa ni? Kenapa tiba-tiba masuk? Saya memberitahu isteri saya nak berhenti untuk mendapatkan budak perempuan itu. Kerana saya tengok budak perempuan itu kesorangan dan untuk bertanya khabar, kenapa kamu berada di sini? Jadi, sewaktu saya memperlahankan kenderaan, saya nasib baik kenderaan saya tidak dilanggar kenderaan daripada belakang. Selepas saya perlahan-lahan berada di lorong paling kiri, saya melihat ke belakang dan isteri saya pun melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa yang saya nampak sebelum ini, iaitu budak perempuan yang berbaju putih tadi. Tiba-tiba saya menjadi seram. Bulu roma saya naik berdiri. Saya mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya menjadi agak terkejut. Nasib baik tidak menjadi kemalangan. Jadi pengajaran yang saya ingin memberitahu tuan-tuan dan puan-puan, jika anda menggunakan mana-mana jalan, bukan Lebuh Raya Plus ataupun mana tempat lain, sebelum memulakan perjalanan, dahulukanlah dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun ayat kursi ataupun ayat-ayat yang anda semua boleh hafal. Dari keadaan saya tadi, nasib baik tidak berlaku kemalangan. Jadi kita sewaktu memandu, pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Syaitan ataupun iblis akan menyerupai pelbagai bentuk, sama ada kanak-kanak ataupun sewaktu kita memandu, mata kita tiba-tiba menjadi gelap, ataupun kita tiba-tiba tidak dapat mengawal kenderaan. Itu saja kisah saya pada kali ini. Saya harap anda semua boleh subscribe channel saya, like dan komen ataupun share di Facebook anda. Dengan itu untuk membantu saya dan memberi semangat pada saya untuk memberitahu dan membuat video-video yang lebih menarik di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.